Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan berbincang tentang satu persoalan yang ditanyakan kepada saya, iaitu bagaimanakah nak solat ataupun final kita ni nak solat, khususnya yang bertugas di sekatan jalan raya, di hospital dan sebagainya lah. Okey, contoh kadang-kadang tempat di SJR ni ataupun tempat tugasan masing-masing ni kadang-kadang ada kekurangan. Contoh di sekatan jalan raya tempat tak berapa bersih. Contoh, bukan di sini ya, di tempat lain kan. Contoh tempat wuduk kan, ada tempat yang tak tertutup ataupun terbuka, jadi tak boleh nak ambil wuduk bagi yang wanita. Yang lelaki tak ada masalah, yang wanita kan. Yang lelaki pula ada di kalangan anggota ruang kerana ada yang baju kotor. Jadi bagaimana kita nak solat, tuan-tuan? Bila kita dalam keadaan di lapangan, soalan ini adalah soalan yang menarik untuk kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Okey, yang pertama tuan-tuan, yang pertama kita kena cuba dulu. Cuba sedaya upaya untuk solat. Bagi yang lelaki tak ada masalah. Bagi lelaki tak ada masalah. Sebab apa? Lelaki ni bukannya kena tutup rambut. Maknanya kalau kita nak ambil wuduk dalam keadaan tempat wuduk yang terbuka, tak ada masalah, boleh. Jadi kena pastikan tempat kita semayang tu bersih. Jadi persoalan yang timbul pula, ada yang tanya, "Ustaz, macam mana Ustaz? Kadang-kadang tempat solat ini kadang-kadang dipijak oleh orang kan, orang nak rehat ke apa, terpijak tak buka kasut ke, ataupun binatang-binatang liar lalu, tikus, ular, anjing kan, kita tak tahu bila anjing tu lalu, kotor macam mana, kita tak tahu, ataupun kita tak yakin dengan kebersihan tempat solat yang disediakan." Okey, yang pertama tadi kita kata kita kena cuba sedaya upaya. Yang lelaki tak ada masalah, insya-Allah kan. Dari segi wuduk tak ada masalah yang lelaki. Sebab apa? Lelaki tak perlulah kita pakai tudung. Jadi yang wanita yang masalah kan, tempat yang terbuka, jadi nak wuduk tu susah, ada orang nampak aurat apa semua kan. Jadi bila kita dah sedaya upaya buat tapi tak boleh, contoh kita dah ambil wuduk dah Ustaz, dah buat dah semua ni Ustaz, tapi bila kita nak semayang Ustaz, tempat ni tak berapa bersih, tak diyakini Ustaz, ada orang yang kata anjing lalu sini Ustaz, macam mana kan. Jadi kita pergi pada langkah yang seterusnya. Yang kedua, jika tak boleh juga kan, boleh lakukan jamak. Jamak apa? Jamak takdim dan jamak takhir. Tapi kena buat dua-dua jamak ni dalam keadaan tamam. Maksud tamam ni penuh 4, tanpa ada kasar. Jadi dekat sini tuan-tuan kena faham, jamak takdim yang dibenarkan ketika frontliner ataupun petugas-petugas keselamatan kan, adalah jamak takdim tamam sahaja. Maksudnya buat 4 rakaat juga, bukannya dibuat secara kasar. Okey, contoh. Contoh yang pertama, untuk shift 8 pagi kan, shift 8 pagi. Okey, untuk shift 8 pagi sehingga 4 petang, melibatkan solat zuhur. Okey, shift yang ni, shift ni tuan-tuan, bila dalam shift ni 8 pagi sampai 4 petang, waktu asar masuk lebih kurang pukul 4.40 lebih kurang. Okey. Dalam ketika kita shift tu 8 pagi sampai 4 petang, balik pukul 4 tu kita balik tu segera yang mungkin kita buat, bersiap ke apa, mandi ke apa, untuk kejar solat zuhur. Tapi kalau seandainya tuan-tuan daripada lokasi SJR ataupun lokasi penugasan untuk balik ke rumah memerlukan perjalanan yang panjang, contoh bila masuk sampai ke rumah pukul 4.45, dah masuk waktu asar
Jadi macam mana? Jadi tuan-tuan dibenarkan untuk buat jamak takhir. Maksudnya buat sembahyang asar 4 rakaat, masukkan waktu, habis sembahyang 4 rakaat asar, buat bangun balik untuk buat solat zuhur. Jamak takhir. Ya. Sekarang saya cerita untuk niat pula. Ya, kita fahamkan ini dulu. Okey, itu yang pertama, shift yang pertama. Okey. Kalau seandainya tuan-tuan sampai untuk shift yang pertama ni sampai pukul 4 petang tadi, dan sampai rumah untuk sembahyang tak ada masalah. Sembahyang zuhur. Okey. Shift yang kedua bermula 4 petang sampai 12 tengah malam. Okey, shift yang kedua ni melibatkan 3 waktu. Asar, Maghrib, Isyak. Okey. Macam mana ustaz? Okey. Jawapannya, cara yang pertama. Tuan-tuan yang masuk shift 4 petang sampai pukul 12 malam, bila sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur, tuan-tuan boleh buat jamak takdim. Buat jamak takdim kan, untuk sembahyang zuhur dekat rumah, untuk ambil sembahyang asar 4 rakaat buat pada waktu zuhur. Niat jamak takdim lah. Okey, niat jamak takdim. Bila dah masuk shift pukul 4 tu, asar tak payah sembahyang lah, sebab kita dah buat jamak takdim. Okey. Maghrib dan Isyak pula macam tadi lah. Maghrib dan Isyak, bila habis waktu Maghrib, teruskan dengan Isyak, lepas dia balik ke rumah pukul 12 lebih sampai rumah, mandi-mandi apa semua, buat sembahyang Isyak. Bila buat sembahyang Isyak, ambil waktu Maghrib, sembahyang Maghrib tadi, buat di sembahyang waktu Isyak, buat jamak takhir. Jamak takhir. Faham tak? Untuk shift yang kedua ni, pukul 4 sampai pukul 12 tengah malam kan, dia ada 3 waktu. Jadi tuan-tuan nak masuk shift ni kan, shift yang pukul 4 ni, tuan-tuan sembahyang zuhur dan sembahyang zuhur, kena buat sembahyang zuhur 4 rakaat jamak takdim kan. Lepas tu bangun habis 4 rakaat, ambil sembahyang asar, waktu asar, solat asar tu buat dalam waktu zuhur. Jamak apa? Jamak takdim. Ya. Okey. Lepas tu kan dah habis shift pukul 12 malam, dah mandi, dah siap apa semua, dah wangi-wangi, sembahyang Isyak buat 4 rakaat. Lepas tu ambil solat sembahyang Maghrib, buat pada waktu Isyak, jamak apa? Jamak takhir. Takhir ni ambil yang tertinggal, bawa ke Isyak, macam tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk shift 12 malam sampai ke 8 pagi, tak adalah jamak tak adalah jamak sebab sembahyang subuh, nak jamak dengan apa? Cumanya kalau tuan-tuan dalam keadaan di lapangan ni, kalau seandainya tuan-tuan tengok tompek pun tak bersih apa semua, balik ke rumah, mandi, bersihkan diri, jangan tidur dulu, buat sembahyang subuh qadaan. Ya, qadaan. Ya. Jangan buat jamak pula. Bantai jamak subuh dengan zuhur tu tak boleh ya. Sebab solat subuh tak boleh dijamak ataupun tak boleh dikasarkan. Okey. Faham tak setakat ni? Okey. Seterusnya saya akan kongsi sedikit berkenaan niat. Okey. Niat ni tuan-tuan mudah dengan kita kan. Bila niat ni kita kena, kalau tak boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu. Sebab kadang-kadang niat jamak ni panjang orang kata. Macam mana nak buat Okey, contoh kita nak buat tadi untuk shift yang kedua lah. Shift kedua ni banyak. Shift kedua yang pukul 4 petang sampai ke 12 malam ni banyak waktu solat kan. Okey, kita nak buat sembahyang zuhur. Nak masuk shift pukul 4 ni, nak buat sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, kena niat sembahyang zuhur. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kan, jamak takdim kerana Allah Ta'ala.
terus angkatnya Allahu Akbar sembahyang macam biasa sampai habis tahiyat 4 rakaat. Buat 4 rakaat yo, jangan ambil kasar pula. Kasar tak boleh. Kena buat jamak tamam, jamak yang cukup, 4. Tak boleh buat dua-dua, tak boleh. Kan? Sembahyang zuhur. Selesai sembahyang zuhur, beri salam semua, okey, bangun balik untuk sembahyang asar. Niat macam mana? Sahaja aku sembahyang asar 4 rakaat, jamak takdim kerana Allah Taala. Habis sembahyang asar, lepas tu masuk shift macam biasa. Contoh juga kalau kita buat maghrib dengan isyak, dah habis shift tu, shift yang petang sampai 12 malam tu, dah masuk, dah balik ke rumah pukul 12 kan. Jadi kita dah mandi apa semua, sembahyang isyak. Sahaja aku sembahyang isyak 4 rakaat, jamak takhir kerana Allah Taala. Lepas tu sembahyang isyak macam biasa. Isyak macam biasa, dah habis sembahyang, bangun untuk solat yang kedua. Solat apa? Solat maghrib. Bangun untuk solat maghrib, niat dia sahaja aku sembahyang fardu maghrib, jamak takhir kerana Allah Taala. Ya. Jadi macam itulah dia punya penerangan dia untuk tuan-tuan yang bertugas, para frontliner sekalian. Dan insya-Allah akan datang, kita akan bertemu lagi dalam video-video yang akan datang, khusus untuk kita membincangkan tentang permasalahan tentang agama. Dan daripada saya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.